Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua pelajar, pelajar cikgu. Jadi Alhamdulillah pagi ni kita dapat berjumpa lagi untuk meneruskan sesi PDPR. Jadi untuk hari ni kita akan sambung bagi latihan objektif soalan 16 hingga soalan 20 hari ini kita masih lagi dalam tajuk yang ke-9 iaitu reka bentuk, maafkan saya, tajuk ke-9 iaitu seni foto, genre fotografi. Okey pelajar, jadi sekarang kamu lihat pada paparan skrin, kita cuba jawab lagi beberapa soalan untuk tajuk yang 9 Jadi soalan 16 soalan 16. Gambar raja di bawah menunjukkan salah satu genre fotografi. Okey. Apakah genre fotografi tersebut? Okey, sekarang kamu perhatikan rajah yang disediakan di bawah ni merupakan gambar kasut tau. Okey, gambar kasut. Jadi untuk kamu mengetahui dengan lebih mendalam, kita rujuk buku teks. Genre apa yang sesuai dengan gambar kasut yang seperti dalam soalan tu Okey. Jadi kamu sedia maklum yang kita mempunyai 9 genre dalam fotografi. Jadi okey, antara genre yang paling sesuai dengan gambar kasut ialah fotografi produk dan pengiklanan. Okey. Dia itu adalah antara genre yang paling sesuai berdasarkan gambar. Okey, jadi jawapannya adalah fotografi dan pengiklanan. Jawapannya adalah B. Soalan 17, soalan seterusnya. Apakah kelebihan seseorang yang memahami genre fotografi? Apakah kelebihan seseorang yang memahami genre fotografi? Jadi bila kamu tahu tentang fotografi, apa kebaikan pada diri kamu? Okey. Jadi kita tengok pada jawapan. Yang pertama, menambah pengetahuan untuk diri sendiri. Okey. Kedua, boleh memahami konteks foto yang dirakam. Ketiga, dapat memaksimalkan impak sesuatu foto. Dan keempat, boleh memilih peranti pengimejan yang berkualiti. Jadi dekat sini ada 4 pilihan jawapan dan kamu kena pilih 2 jawapan yang terbaik untuk sebagai kelebihan seseorang yang memahami genre fotografi. Jadi kena pilih 2. Kalau kamu kurang pasti, kita boleh rujuk dalam buku teks muka surat tajuk yang awal dalam tajuk 9 ni, iaitu kamu boleh pergi pada muka surat 196 kamu lihat pada jenis dan fungsi komunikasi visual dalam genre fotografi. Alhamdulillah. Jadi kamu lihat pada perenggan yang ketiga kedua dan ketiga kita boleh baca ada beberapa kelebihan seseorang fotografer yang tahu tentang ilmu untuk mengambil gambar. Antaranya ialah antara kelebihan dalam ilmu fotografi bila seseorang mempunyai ilmu fotografi. Okey,
seseorang yang mempunyai ilmu dalam fotografi dapat merakamkan gambar yang memenuhi keperluan pelanggan. Jadi seorang yang mempunyai ilmu fotografi, dia akan dapat menghasilkan gambar yang dapat memenuhi keperluan pelanggan. Jadi pelanggan akan puas hati bila seseorang fotografer tu ada ilmu yang cukup dalam bidang dia. Okey, jadi selain tu, seseorang yang mempunyai ilmu fotografi juga dapat meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme ni maksudnya meningkatkan kepakaran, meningkatkan pandangan masyarakat terhadap diri dia. Contoh, bila kita ada ilmu fotografi, ramai atau banyak syarikat atau pihak-pihak yang terbabit nak ataupun perlukan khidmat kita sebab kita mempunyai ilmu fotografi. Jadi mereka perlukan kepakaran kita untuk hasilkan karya-karya mengikut kemahuan mereka lah. Jadi dekat situ secara tak langsung dia dah menaikkan kita punya level profesionalisme, dah menaikkan kita punya value, harga kita punya kepakaran kepada pihak luar. Jadi itu antara salah satu kenapa kita perlu ilmu fotografi. Jadi antara ilmu lain, antara kenapa kita kena belajar ilmu fotografi. Okey, seorang yang mempunyai ilmu fotografi akan dapat memaksimumkan impak foto yang dihasilkan. Okey, maksud dia memaksimumkan impak foto ni adalah kita akan dapat menghasilkan gambar yang menarik, yang dapat menarik perhatian masyarakat. Mungkin seseorang fotografer tu dia mahir dalam pengeditan gambar. Jadi dekat situ bila dia dah menghasilkan gambar yang telah diedit dengan menggunakan perisian tertentu, secara tak langsung gambar tersebut akan menarik perhatian masyarakat. Katakanlah gambar tersebut merupakan gambar tentang produk makanan ataupun minuman. Jadi gambar yang diedit dengan kaedah yang menarik akan melariskan produk tersebut. Secara tak langsung hasil perniagaan syarikat tertentu akan meningkat bila ramai orang mencari produk tersebut. Hasil daripada gambar yang cantik, yang diviralkan. Sekarang kan zaman viral, bila gambar cantik je ataupun produk-produk tertentu ramai yang cari, jadi benda tu akan jadi viral. So secara tak langsung hasil penjualan ni akan meningkat dan mendatangkan keuntungan. Okey, jadi sebab lain kenapa kita perlukan ilmu fotografi ialah dapat membantu fotografer menguasai teknik-teknik fotografi dengan lebih mendalam dan menentukan jenis kamera dan perkakasan yang sesuai. Bila kita ada ilmu dalam bidang fotografi, maka kita dapat tahu teknik apa yang sesuai untuk sesuatu genre, dan apakah alat yang sesuai, alat yang kita dapat gunakan mengikut genre-genre tertentu. Jadi taklah kita kena tipu dengan orang luar bila kita nak beli sesuatu barang melibatkan barang-barang fotografi ni, sebab kita ada ilmu. Jadi orang luar pun tak berani nak
tipu kita sebab kita ada ilmu tentang bidang fotografi. Jadi itulah antara kenapa kelebihan kenapa perlunya ilmu-ilmu dalam bidang fotografi. Jadi antara jawapan yang sesuai, panjang pula saya huraikan tentang soalan 17 ni. Yang paling sesuai adalah jawapan 3 dan 4 memaksimalkan impak sesuatu foto dan juga boleh memilih peranti pengimejan yang berkualiti. Jadi jawapannya adalah D, 3 dan 4. Okay, soalan yang seterusnya, soalan 18. Gambar di bawah merupakan genre fotografi seni halus. Apakah teknik yang digunakan dalam penghasilan gambar tersebut? Jadi apakah teknik yang digunakan untuk menghasilkan gambar tersebut? Okey, cuba kamu perhatikan dekat sini terdapat gambar seseorang manusia memakai kod. Jadi pada bahagian hadapan layer yang kedua ni kita tengok ada image awan yang seolah-olah dia macam bertindih antara image manusia dan image awan. Jadi dekat sini jawapan yang paling sesuai untuk genre fotografi seni halus ni, teknik image bertindih ataupun overlap layer. Okey, soalan yang seterusnya, soalan 19. Okey. Soalan 19, fotografi potret kendiri, self portrait yang dirakam sendiri. Okey. Jadi penyataan ni merujuk kepada A, swafoto, B, candid, C, saturation, D, composition. Okey, jadi yang paling sesuai untuk fotografi potret kendiri, self portrait ni ialah A, swafoto. Swafoto ni adalah bahasa dalam kamus dewan tapi selalunya kita gunakan bahasa-bahasa yang percakapan seharian kita gunakan selfie ataupun swafoto ataupun self portrait. Jadi inilah dia punya laras bahasa yang betul mengikut kamus dewan adalah swafoto. Dan soalan yang terakhir dalam tajuk yang ke-9 ini ialah soalan 20, pilih prinsip rekaan yang terdapat dalam gambar foto di bawah. Okey, gambar foto di bawah. Okey, gambar foto di bawah ni merupakan gambar riak-riak ataupun pergerakan air hasil daripada titisan air pada permukaan air. Jadi dia menghasilkan gelembung ataupun pergerakan daripada titisan air tersebut. Jadi antara prinsip rekaan yang ada dalam gambar ni ialah yang pertama, ini adalah irama dan pergerakan. Ini yang paling utama yang kita dapat nampak dulu, irama dan pergerakan. Kita dapat perhatikan seolah-olah image ni dia bergelombang gelombang daripada tengah membawa ke bahagian tepi bahagian permukaan air ni. Okey. Yang kedua, yang paling sesuai adalah imbangan. Kalau kamu perhatikan, image ni dia ambil daripada sudut yang boleh kita bahagikan dalam garisan selari. Jadi dekat sini bila kita dapat gambar yang boleh dibahagikan kepada dua bahagian, ini adalah imbangan. So jawapan yang tepat adalah 1 dan 4. B. Imbangan serta irama dan pergerakan.
Jadi itulah pelajar antara soalan-soalan yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi saya harap kamu dapat faham tentang keseluruhan tajuk 9 dan hasil daripada perbincangan ini saya harap kamu dapat salin soalan serta jawapan di dalam buku nota kamu. Jadi itu saja untuk hari ini perkongsian saya. Kita akan jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Terima kasih, Cikgu.